Okay, sekarang you all sedang melihat, belum lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang you all sedang melihat paparan pada Google Meet, paparan baru. So, saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita blurkan kita punya background. So, macam yang saya buat tu. Okay, pergi pada sebelah kanan, bawah yang ada 3 titik tu. Dekat sini dah ada banyak lah. Nampak tak turn off background blur. Okay. So you all sidebar spotlight. Okay, tengok spotlight jadi macam mana. Dia jadi macam ni. Awak nampak ni lah. Change layout automatic. 9. Okay, 16. Semua orang ada. Dekat phone tak ada ke sir? Dekat phone tak ada. Ni, dia ada butang ni, more option. Kalau boleh pergi cari dekat more option. More option. Saya pun tak tahulah version you all macam mana kan. Sebab saya version yang unlimited punya yang kerajaan bagi kan. So dekat sini tekan ni. Bukan setting lah. Dekat sini je terus dia ada. Turn off background blur. Blur, 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 blur. Tak apalah, you on tak payahlah nak blur sebab apa. You all kamera pun tak on. Macam mana? Cuba on sikit nak tengok kawasan rumah. Cantik ke tak cantik ni macam mana ni. You buka sikit kamera nak tengok. Saya stop presentation dulu. Alright. Mana-mana buka dulu. Alright. Assalamualaikum. Hafiz, kat mana tu? Muka orang tidur sir. Tak boleh buka. Bang tidur. Ilhami mana? Rumah. Dekat Dewan sir. Dewan. Dewan kuliah. Dekat rumah tak ada line. Pergi dewan mana ni? Dewan dekat sekolah. Oh, dewan kat sekolah. Sekolah. Okey, kau jadi cikgu kat sana Ilhami. Akmal Syukri, buka nak tengok. Seronok ini jumpa korang jauh-jauh belajar. Nasib baik dah pandai dah cara nak buat online. Kat rumah ni live streaming ke kau ni buat main game Mana suara tak dengar ni? Syukri. Ada. Ada, okey, cantik Okey, Amani mana? Tengok. Buka rakor, daus buka daus. Ada orang share juga ke? Amani. Yes, sir. Mananya muka nak tengok? Buka lain rindu. Lah, buka layar rindu nak tengok. Oh, saya Buka rakor. Buka belakang nak tengok ni. Tengok member Apih ni. Siap pakai tie lah. Aisyah buka dulu. Aisyah buka. Mana Aisyah? Aisyah buka Aisyah. Kita nak belajar apa gini. Tapi saya nak tengok dululah. Sekolah semua ada kat yang sakit tadi Bukan kelas ni bukan. Mana Aisyah? Aisyah. Ada, saya ada mata. Pakai tudung. Ada. Make up tak payahlah. Comel. Okay. Komennya. Amani mana? Kata nak buka. Amani. Cepat Amani buka. Subjek lain macam mana Hafiz? Dia orang dah on ke belum tadi pukul 8? Mana tengok. Duduk dari kotak mana ni Amani? Duduk dari kotak mana tu? Tadi kelas pukul 8 pagi, okey. Ada. Subjek mana? Semua masuk. Subjek matematik. Okay, Fidaus ada, Fidaus.
Gini. Ada. Kau salah orang. Kau selarangan. Mana tengok Duduk kat Tak ada mana? lighting dia, tak ada lighting. Oh lah. Pindah pergi tepi tikar lah. Tengok saya berkilat-kilat spotlight dua putih ni. Jah saya sah. So tak apa, Ah, semak ada. Mana buka Firdaus. Sazwani mana? Ada sir. Ada mananya? Tak nampak pun. Okey, comel. Mimi mana Mimi? Firdaus tak buka lagi tu. Kena kick ke? Macam Mimi. Pandai nak tengok. Ya, sir. Cepatlah. Banyak tengok Anan. Buka. Yes. Tak akan tuduh lagi ni. Okay, Anan. Good. Kat rumah Anan Kat rumah sir. Oh. Dekat mana tu? Dekat dalam bilik. Alright. Beres. Faira Raihan. Mana Raihan? Raihan. Dia tak ada. Akaun ada naik. Ya, sir. Ada. Mana tengok? Ada. Alright, good. Afiq. Mana Afiq? Afiq, Diana, Lina, Fika. Okey, ada lah tu. Korang mak bapak korang ada kat rumah ke masa ni? Tak ada? Tak Ada ada. sir. Ada yang ada. Ada, yang tak sir. ada. Dia orang tak terkejut ke? Belajar daripada rumah Tak ada, je. sir. Terkejut sir. Terkejut. Kena belajar daripada rumah, terkejut dia orang. Dia tengok tak cara korang belajar? Fika, Liana, mana? Alah, low bateri dah. Cepat. Duduk luar rumah. Mana tu? Fika dekat mana tu? Kat taman lah. Dalam bilik. Alright. Okay. Lina mana Lina? Yana. Yana mana, sir? Siti ni ni. Siti Liana. Oh, Liana Bertrisha pun belum lagi. Bertrisha tak tengok lagi. Ada. Okay, good. Ni Yana Siti Liana ni mana ni? Ada, sir. Mana dia? Okay. Kalau buka semua kan okey je. Tengok. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam COVID-19. Kena kuarantin dekat rumah. So you all saya harap jaga diri. Jangan sampai yalah kita pun tak tahu terjangkit ke tak terjangkit kan. Kita ikut SOP dan jaga dirilah. Kejap ada isu je. Tak boleh nak charge ni. Sudah bateri nak habis. Sekejap saya pakai laptop ni. So kita untuk UPS 3 ada problem line saya. Tak apa, nanti saya upload ke YouTube. So you all boleh tengok lah. Sekarang ni kita masuk, nanti saya informkan dulu apa-apa yang penting. UPS 3 kita akan buat lepas UO naik nanti. UO naik nanti kita akan terus buat possibility pada hari Rabu lah. Okay, pada 4 bulan 11. Kita estimate macam tu lah 4 bulan 11. Dan juga last practical test lah. Last practical test kita akan bagi topik untuk UO pilih. Okay, you all akan pilih berdasarkan topik-topik daripada topik yang ketiga iaitu internet. So untuk practical test tu, you all dah boleh start cari bahan untuk tajuk internet. Seorang satu tajuk, setiap orang tidak sama, tak serupa. You all akan kena buat presentation. So presentation itu kandungannya adalah berkenaan dengan salah satu topik
daripada chapter 3 ya. From the chapter 3 you need to prepare the presentation using presentation software, such as a presentation software is Microsoft PowerPoint and Google Presenter. Okey, itu maklumat berkenaan dengan UPS 3 dan juga practical test 3 ya. Okey. So nanti kita juga akan bagi tahu markah UPS 2. So you all akan dapat berapa, saya sedang marking dulu. Nanti dapat je kita akan bagi tahulah. Okey, untuk hari ini kita nak bercerita tentang mana dokumen. Okey. Di 2.7. Salah di tajuk internet tu pilih sendiri ke okey, tajuk internet tu you all pilih sendiri. You all dah tahu kan topik-topik yang ada dalam dalam chapter 3 tu. Sekejap ya, saya tunjukkan kepada you all. Contoh ini bukan tu lagi ya. Bukan lagi ya. Ni contoh saya, boleh tengok dekat WhatsApp practical 3A. Bukan soalan sebenar lagi lah. Bukan soalan sebenar lagi, cuma saya bagi contoh lah macam tu lah. Nanti kita akan sediakan apa pemakahan rubrik yang you all kena patuhi supaya dapat markah tinggi. Okay. So hari tu ada soalan lain lagi yang ada mesej kat saya tu. Dah jelas siapa tanya tadi? Wani tanya. Okay, macam mana tadi dah jelas ke Wani? Topik you tengok dulu. Dalam chapter 3 tu dia ada beberapa subtopik. Ambil yang subtopik. Masa present, kita orang tak nak you all present pasal topik tu. Kita nak you present bagaimana you buat idea, konsep, warna, susun letak, presentation dia, animation dia, warna scheme, color scheme, animation, konsep, presentation concept. That's all. Kita nak yang tu. Caspia. You all cari apakah konsep Caspia, Caspeier. Caspia. Kita nak macam tu. Bukan you present pasal topik tersebut, tetapi bagaimana you construct, you build up that presentation. So, pastikan ianya menarik, menggunakan form-form yang sesuai, size yang sesuai, ada music bila perlu. Okay. Susun elok-elok dia punya presentation dia. Boleh masukkan mind map, boleh masukkan video, macam-macam. So supaya presentation you all boleh menyampaikan isi parti yang berkesan kepada audience. Tu target dia. Okay. Itu berkenaan dengan practical test 3 lah. So kita bagi awal, nanti tengok tak hari ni, esok kita akan riliskan soalan dia. Dan you all kena buat masa praktik, masa amali lah. Buat dekat rumah pun boleh, nanti saya fikir bincang dulu. Okay, untuk pada hari ni, so kita refer pada Google Classroom dulu. Kita dah belajar sampai mana. Okay, kita dah belajar sampai sekejap practical tutorial. Okay, kita akan rakam skrin sekejap.
Present now. Bukan. Google Chrome. Yes. Share. Okay, this is our Google Classroom. Google Classroom D2T7 for tutorial stream classwork. Okay, let us check the progress of the learning progress. So before this, we already attempt for the self-check operation system. Okay, operation system. So and then for our UPS, the question asking about the hardware, isn't it? Okay. So soalan itu hari tak silap saya ada tricky untuk machine cycle. So ada orang dah tersalah jawab. So macam mana saya nak check? Saya nak check. Saya nak check markah. Saya nak check UO punya ni. UO punya mana dia letak? Tak keluar ni. Soalan ni tadi. Okay. So kita discuss sikit soalan ni tadi. Mana soalan ni tadi? Ni soalan ni tadi. Okay, tadi kita keluar yang ni soalan ni kan. Saya pun dah lupa macam mana nak check balik jawapan UO ni. Okay, test. Okay. Tadi berkenaan dengan soalan ni, the system unit. Saya rasa you all boleh jawab ni, cuma mungkin terlupa lah pada hari kejadian kan. The system unit is the container of electronic component. Ni CPU lah, system unit. Dia ada semua, dalam tu ada motherboard. Okay, ada system unit is the container of electronic component. Betul. System unit. Dia ada processor, ada dia ada motherboard, ada casing, drive bay, ada 3 tu. Ni sebab system unit. System unit ni suatu yang lengkap. Okay, suatu yang lengkap. Ada monitor, ada keyboard, ada speaker. Step 1, component serve as the brain computer. Okay, CPU lah, central processing unit ataupun processor. Get 1 mark. State the function of the component. Macam mana cara saya nak check ni? Lupa dah. Saya dah lupa lah macam mana check UPS. Kejap saya nak pergi tengok sekejap. UPS. Mana UPS ni? Ni. Okay. So kita boleh tengok soalan dan tengok jawapan. State the function of the component that mentioned in question 1A. So kalau you salah bagi processor dekat atas ni, dekat bawah ni you bagi automatic akan jadi salah lah. So sepatutnya you all jawab processor lah. So you all kena jawab pasal processor punya function. Interpret and carry out the basic instruction that operate a computer.
Okey. So yang seterusnya, kalau salah atas, bawah ni akan salah automatik. Tapi kalau atas ni salah, kat bawah ni tengah pasal CPU, macam mana tetap salah ke betul? Betul lah. Okey, yang ni ramai yang kantoi. Siapa sini kantoi? Cuba angkat tangan sini. Yang ni. Boleh nampak tak ni kelas? Hello? Boleh, sir. Boleh Boleh. nampak diagram ni? Siapa yang baik Nampak. ngaji? Ha? Siapa yang Saya je. oh. Saya. Saya je. Saya Siapa lagi? Tersalah dekat mana? Aduh, hai. Kenapa boleh salah? Padahal you all dah tahu. Kan? Sensor. Ha? Kenapa ni? Tak perasan dia terbalik. Ya, tak perasan dia terbalik. Okey, mula-mula sekali kita dapat soalan ni, kita kena perhati. Ni main memory. Ni processor. So, apa yang berlaku dalam memory, dia ada dua. Iaitu fetch dengan apa satu lagi? Yang ni? Ada ikut ni? Fetch. Nak execute, store. Dekat sini store. Dekat sini store. Sini fetch. Kan? So, B ni adalah fetch. Mengambil maklumat yang telah disimpan dalam memory. Fetching data or instruction from the memory. Ni store. So, dia simpan kat sini. So, start dia yang B ni. Rasanya dia boleh jadi whiteboard ni. Sekejap penuh lah pula saya punya ni. Kejap. Dia boleh buat whiteboard. Okay. So mana whiteboard ni ya? Sepatut ada whiteboard. Ni whiteboard on paper jam. Choose a drive whiteboard. Start a new whiteboard. Kita try. Creating jam. Oh, ni whiteboard ni. Hahaha. Okay. So yang ni kita nak pergi ke situ. Saya nak contoh terus kat sini macam mana? Background. Change background. Kejap Tengah fikir benda ni ya. Bunyi tak? Tengah snap. Yeah. Kejap. Let's stop. Okay, uploading. Share. Alright. Nampak tak whiteboard saya? Ya. Salah ni, bukan gitu. Ni whiteboard. Dia ajar kita guna whiteboard pula. Macam-macam lah Google ni. Okay. So saya boleh besarkan. Saya nak contoh kat sini. Okay. Ini apa? Pen. Benda baru. Warna apa? Merah. Okay, testing dulu. Okay, sini sepatutnya. Apa ni? Sini. Cepat kelas. Fetch. Page. Kasi besar sikit. Marker, highlighter. Marker.
Nak padam balik macam mana? Oh, macam ni Okay, menarik. Okay, fetch. Ejernya F E P. P TCH. fetch. Dia mengambil data daripada sini kan. So sini adalah store. Betul tak? Betul. Betul, sir. So you bila hafal, you mesti faham. You jangan terus main taram je letak. Oh, A ni fetch. Mati. Jadi macam ni lah. Okay, jangan buat salah lagi. So lepas fetch, berlaku dalam processor adalah decode. Ya. Decode. You all nampak ni Nampak, sir. Nampak, sir. Okay, nampak saya pula. Ni screen ni, nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, dekat sini dalam processor dia dua perkara akan berlaku, iaitu decode dengan Execute. betul ke Jo ni? Okay, execute. Betul. Decode ni adalah proses dia translatekan, menterjemahkan semua arahan yang dimasukkan. Kan? So bila dia dah faham apa soalan, apa arahan yang dia nak kena laksana, so dia akan laksanalah, execute. So bila dah selesai dia execute, dia akan store, dia akan simpan dekat mana? Dekat memory. So dekat memory ni dua aktiviti akan berlaku, iaitu store dengan fetch. So processor ni dia ada dua, ALU dengan logic kan. Logic. Tapi ini kita tak highlightkan. Tapi yang berlaku dalam ni adalah decode dengan fetch. Alright. Boleh Boleh. 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 Saya share. Boleh, sir. Yang ni tak perlu share pun sebenarnya you tahu. Cuma masa jawab itu tadi lacking orang panggil lacking, terleka. Kan, terleka kan. So kita dah stop dengan yang ni. So you tak nampak lah. Okay. So we go for the next question. Nampak tak slide yang ni soalan saya? Nampak tak? State the step. Nampak tak? Good. Tak nampak, sir. Tak nampak. Oh, dia kena share balik. Present now. Chrome. Yang mana? Yang mana satu ni? Motif. Okay, sekarang ni you nampak Give a function to of the two main component. Two main component. Control unit. Satu lagi adalah arithmetic logic unit. Yang ni semua definition. You just kena bagi definition ataupun dia punya function. So tak adalah pelik sangat kan. So bagi je lah dia punya ni fungsi dia. Untuk ni direct and coordinate most of the operation. Ni direct and coordinate most of operation in a computer. Yang ni fungsi siapa? Direct and coordinate. Fungsi siapa? CPU. CPU ni kan ada dua. CPU dengan Control unit. 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 Control unit. Control unit lah. Kalau ada coordinate. Control unit. Kalau ada perkataan coordinate, fungsi dia sebagai coordinate, dia mesti daripada control unit lah. Kalau ada coordinate. To interpret each instruction is used by the program and application. So yang ni fungsi mana? To interpret and instruction issues. Sama lah. CU juga, control unit. Kan? Ya, sir. Ya, betul. Okay, seterusnya arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit. You terus bagilah apakah fungsi arithmetic logic unit. Inilah, the arithmetic logic unit is a digital circuit that calculate. Yang penting ni fungsi dia. Okay, calculate and arithmetic operation. Arithmetic operation. Operation matematik. Arithmetic ni matematik lah. Okay, addition and subtractions. Dia ada 4 je sebenarnya. Addition, subtraction, multiplication and division. Okay, pembahagian. Dia ada 4 je yang basic.
basic arithmetic operation and logic comparison operation. So untuk menceritakan tentang ALU, arithmetic logic unit, adalah you kena cerita to calculate an arithmetic operation and logic comparison. Tu je, dapat 2 markah, ada setengah-setengah. Okey, yang seterusnya, memory refer to a device that is used to store information for immediate use in a computer or related computer hardware device. So this for this questions is discussing about the memory, everything about the memory. So state 1 a function of memory. Mesti ada perkataan to hold. Okay, cuba lihat di sini dia punya skema dia. Okay, to hold, to store data and instruction waiting to be execute. Waiting ni sangat penting. There is a very important nouns, words waiting to be execute and the result of processing the data information. So jawapan dia store data and instruction waiting to be execute. Itu setengah markah and the result of and then the result of processing the data information. Itu maksud dia, sebenarnya maksud dia result to be store. Result yang dapat tu lepas diproses. Tadi sebelum. Ni waiting ni sebelum proses. Lepas proses, dia ada result. Result tu disimpan juga sebenarnya. Dia hold kejap. Kan dia you dah belajar tadi tentang machine cycle kan. Dia berulang-ulang. Right, ada soalan terus tanya, jangan tunggu kita tanya. Right, state the use of read-only memory. Kegunaan dia, apa kegunaan ROM? Kegunaan dia yang pertama, cepat. Sebab dia ni adalah memory, kategori memory. To hold ROM. Semua berkenaan dengan menyimpan data. Okay, to store instruction, waiting to be execute and the bukan. Ni. To store firmware of the product. Dia kita boleh tengok juga contoh kita cari kita tengok soalan ni. State the use. Ni. The use kita copy ni jap. Okay, so, awak akan lihat di sini saya akan buat dekat satu searching. Okay. Apakah akan keluar? So, keyword yang saya tanya adalah the use of read-only memory as a main memory. So, jawapan dia adalah read-only memory is used for storing software that is rarely changed during the life of the system, also known as a firmware. Firmware, yang saya sebutkan tadi, firmware. The term ROM is something used to mean the ROM device containing specific software, or a file with a software to be stored in EEPROM or flash memory. Ni dalam ni dekat chip ni. Dekat chip. Ni dekat chip. Tak boleh cabut tak boleh cabut. So kesimpulan dia yang tadi. Seronok sangat ni jawapan dia. Okay. Kenapa? Oh, sorry. Turn off. Okay. So saya akan bagi ni you all update nota. Update balik nota. Memang sedap. Dia punya penerangan dia memang senang faham. Okay, saya akan paste pada WhatsApp you all. Dan you all update lah. Boleh? Boleh? Kelas ke tidur? Boleh. Boleh. Saya bagi dah pada WhatsApp tu. Nanti you update balik nota ataupun slide dekat slide anda. Seterusnya kita pergi pada yang seterusnya. Computer memory is an physical device. Physical device. Okay, dia alatan fizikal yang kita boleh pegang-pegang pegang-pegang. Capable of storing information. Berupaya untuk menyimpan maklumat
secara sementara, temporary or permanent. Yes, dua-dua. Secara sementara ataupun kekal. Okay, yang kekal tadi yang tadilah ROM. Sekali dah masuk tak boleh nak padam lah. Temporary macam RAM lah. But the question is identify the type of memory and give one example. Dia nak tahu type. Type dia senang aja, ada dua je kan. Apa dia? Type? Non-volatile and volatile. Yes. Volatile and non-volatile. Volatile and non-volatile. Ingat tu. Jangan tertukar pula. Sebab awak mula dengan non-volatile dulu tadi. Sepatut volatile dulu barulah tak tertukar. Volatile and non-volatile. Volatile meruap hilang. Non-volatile tak hilang. Okey, gitu je cara kita ingat. So, kita dah tahu ada dua je jenis. Cuma kita nak faham description dia. Yang ni jenis apa? Computer memory that can retain. Retain yang boleh mengingat the store information even when the power is off. Dia masih lagi ingat walaupun di power off. So type mana? Type of memory. Non-volatile. Non-volatile, that means tak hilang Okay, non-volatile. So betul lah sini. So example is example dia? ROM. Yes, correct. ROM. So jangan suka-suka pula terus pergi tulis dekat sini. Oh, dah atas tu non-volatile, bawah ni mesti volatile. Jangan, you baca dulu. Takut soalan terperangkap nanti. Boleh? Sila baca dulu. Computer memory that requires power to maintain the store information. So, memory ni dia bergantung pada elektrik. So, selagi ada elektrik tu dia boleh ingat. So, kalau dah elektrik tu dah tak ada, dia akan hilang memori tu. So, type of memory apa? Volatile. Volatile. Yes, correct. Volatile. And then the example you can give it? RAM. RAM. RAM, bukan ROM. RAM. RAM tu RAM. Random access memory. Random access memory. Okay, right. Computer have evolved since 1970s and we can now input data into them using a variety of easy to use device. Senang aja nak masukkan data dalam komputer. So complete the statement below. So untuk term input, description dia apa? Output device, description dia apa? You ingat ada 4 perkara yang berbeza. Term input 1, input device 1, output 1, output device 1. Masih ingat lagi dia punya term, ada 4 term tu. Masih ingat? Ingat. Ingat. Okay, cuba kita tengok ni. So kalau input saja dia adalah satu yang umum. Kalau ada device adalah peranti dia, perkakasan dia. Boleh? Input. Any data and instruction enter into a memory of a computer. Kalau input device? Input device. Peralatan yang digunakan. Any. Any hardware. Any. Mana ni hilang lah. Any? Any hardware component does allow user. Allow. Allow. Yes, hardware. So kalau ada device, maksudnya hardware. Contoh macam sini, output device, any hardware. Component that convey information to people. Convey ni maksud dia mengconvert bahasa Melayu apa mengconvert apa bahasa Melayu convert. Tukar. Menukar maklumat kepada maklumat. Tapi ayat dia sini maksud dia memberikan maklumat kepada people, manusia, menyampaikan maklumat kepada manusia. Menyampaikan sir. Menyampaikan, convey. Okay, so tapi dia maksud dia daripada data yang tak difahami, dia convert dan disampaikan bentuk yang difahami oleh manusia. So contohnya macam printer. So printer, data yang telah diproses bila dia print,
manusia boleh pegang tengok lah. Itu sebagai output lah. Dan satu lagi screen. Manusia boleh nampak. Itu. Okey, ada lagi yang orang kata yang ramai kecewa lah tentang define the ergonomic device. Ergonomic ni, dia bentuk dia ada curve-curve. Tujuan apa? Sebab tujuan dia nak pastikan pengguna tidak harm dia physical, tak merosakkan fizikal manusia, tak tak cedera ke, macam itulah. So an ergonomic device is a design of some hardware that make to reduce untuk mengurangkan the chance of injury, kemungkinan peluang untuk cedera menggunakan tu. Ada orang cedera. Okay. Ada orang cedera pakai keyboard. Ada ke? Ada ke? Tak ada. Dia maksud dia sebenarnya untuk memberikan lebih keselesaan bila guna keyboard sebagai contoh kan. Keyboard sekarang ni dia lurus kan. So apa yang berlaku adalah tangan kita ni akan cepat lenguh tau. Sepatutnya keyboard tu dia lebih mengikut keadaan tangan kita. Cuba awak letak tangan atas meja, kiri dengan kanan. Adakah tangan anda, jari anda betul-betul horizontal ataupun dia sengit 45 darjah? Yang kiri sengit 45 darjah, yang kanan sengit 45 darjah. Tetapi keyboard dia lurus. Itu telah memaksa tangan anda untuk bergerak dan menyebabkan lengang bahu anda cepat lenguh. Faham tak tu maksud dia? To reduce the chance of injured. Itulah maksud dia. Okey, ada soalan lagi? Keyboard dengan mouse lah yang biasa. Kalau mouse tu, kalau korang pakai yang biasa berbanding yang ergonomik yang biasa guna untuk game lama, bermain game dalam jangka masa yang lama, betul kan? So you akan cepat lenguh. Tapi kalau guna mouse yang ergonomik, seronok je pakai. Macam nak main tak nak berhenti je. Itu yang susah pula. Bila tak injured, dia tak berhenti pula. Tu dia tak berhenti pula, nak jaga mata. So nak kena jaga mata. You all kalau nak jaga mata, jangan membaca tempat yang gelap. Satu. Yang kedua, jangan menghadap skrin telefon ataupun laptop pada bilik yang gelap. Biar keadaan cahaya tu sama. So tak adalah memaksa mata untuk bekerja lebih, untuk fokus. Okay, lihat pada soalan ni. Give the function of the radio frequency identification, RFID. RFID ni banyak digunakan dekat mana? Lalu Paywave. Satu. Lagi? Betul. Dekat mana? Toll. Toll. Kita lihat RFID usage dia. Senang je. Kita belajar zaman sekarang ni sangat senang. Kalau dulu susah nak mencari maklumat. RFID use. Potong ni. Okay. So kita lihat di sini kegunaan dia. Radio frequency identification is the use of a radio wave to read and capture information store yang disimpan on a tag attachment to the subject object, providing a unique identifier for object. RFID technology is used in many industries and a wide variety of apply as it can deliver a number of benefit in organization. So kita lihat dekat mana dia guna. Okay.
Saya buka YouTube lah Tengok. Ni, lihat di sini. Trace ID, RFID tags. Ni ini adalah tool tau. Tool masa zaman jerbu agaknya. Berkabur je gambar ni. Okay. So kereta lalu dia akan charge lah. Dia akan charge. Sama je tool, sistem tool dekat Malaysia kita ni. Dan dia orang kata kuranglah jam untuk menunggu buat pembayaran kan. Ni apa ni, hand his can without two bar reader. Okay, saya rasa you all dah nampak lah. R apa dah tadi? Lupa lah. RFID. Alah, hai. Use. Okay, kita tengok dekat mana dia guna sistem RFID Access Control System Integrated High Gain Antennas. RFID explanation. So what is RFID? Saya just nak bagi more details about the ni dekat Malaysia. Okay. Dengar dulu. Muzik korang dengar tak? Muzik. Dengar. Dengar apa yang muzik? Muzik dengar tak? Dengar. Iya, dengar. Dengar, sir. What is RFID? How RFID works? Okay, kita layan dulu 10 minit. Hey friends, welcome to the YouTube channel Audible Electronics. So in this video, we will see about the RFID technology, which is also known as a radio frequency identification. So in this video, we will see what is RFID, what are the different applications of this RFID, what is inside this RFID chip, and how this RFID works. So first of all, let's start with what is RFID. So this radio frequency identification or RFID is a technology which is working on a radio frequency or a radio waves. So this technology is used to automatically identifying the objects or tracking the objects. Now here this objects could be anything. The objects could be a books in the library, or it could be any item which you are purchasing from the shopping mall, or it could be the inventory in the warehouse, or maybe it could be your own car. And not only the objects, but it can be used for the tracking the animals as well as the birds. So in this RFID technology, the RFID tag is used to get attached to the object which we want to track. So this RFID reader is continuously sending radio waves. So whenever this object is in the range of the reader, then this RFID tag used to transmit its feedback signal to the reader. So it is very similar to the technology which is used in a barcode. But in case of a barcode, the object and the scanner should be in a line of sight. As this RFID technology is not a line of sight technology, so as far as this object is in the range of the reader, object is able to identify the reader and it is able to send the feedback signal back to the reader. So using this RFID technology, you can track multiple objects at the same time. So now let us see what is inside this RFID system. So as we've already discussed, this RFID system contains two components, the RFID reader and the RFID tags. Now these RFID tags are also coming in many ways. Like this RFID tag could be an active tag, it could be a passive tag, or it could be a semi-passive tag. Now these passive tags do not have their own power supply. So this passive tag relies on the radio waves which is coming from the RFID reader for the source of energy. While in case of a semi-passive tag, they used to have their own power supply. But for transmitting the feedback signal back to the RFID reader, they used to rely on the signal which is coming from the RFID reader. While in case of an active tag, they used to have their own power supply.
But for transmitting the signal back to the radar also, they are relying on their own power supply. So as this passive tag do not have their own power supply, so the range is less compared to the active and the semi-passive tags. Alright, so now first of all let's see what is inside this RFID reader. So these RFID readers are coming in a many sizes and shapes. So this RFID reader could be a handheld reader, or it could be as large as the size of the door, which you normally see inside the shopping malls. So this RFID reader mainly consists of three components. So the first component of the RFID reader is the RF signal generator. So this signal generator generates radio wave which are transmitted using this antenna. Also to receive the feedback signal which is coming from the tag, the RFID reader also have a receiver or a signal detector. And to process the information which is being sent by the RFID tag, this RFID reader also have a microcontroller. Or many times, this RFID reader is directly connected to the computer. So now let us see about the RFID tag. So most of the tags which are being used today are passive tags, because these passive tags are quite cheaper compared to the active tags, as well as they do not require any power source. So they are quite compact. So these passive tags are also coming in many forms. So this passive tag could be either Okay, So guys, as you can see here, this is the RFID tag that the toll will. Okay, kita tengok yang satu lagi ya. Yang ni tak boleh nak share ke? Ini tak keluar pula. Share. Saya tutup yang ni, RFID. Ini. Saya nak share yang ni. Present now. Google Chrome. YouTube. Share. Lagi sekali ya. What's up guys, Tarvin here from KL Gadget TV. Now most of you know that we are transitioning into RFID toll payment. So that's where the government wants to remove smart tags and replace it with RFID stickers that we stick on our cars. Now it just so happens that my colleague who is behind the camera is one of the first few people in Malaysia to receive this RFID tag. So with that guys, we decided that we should do a little test on these RFID stickers and see how good they are. And we actually went to a few different tolls to try this system out. So guys, as you can see here, this is the RFID tag that the toll will scan and charge you based on your Touch 'n Go app. So when you go to a fitment center, the technicians will actually wipe down your headlamp and stick this sticker for you in order to ensure that there's no dust or dirt behind the sticker. Now, this sticker does look kind of not really that great when you compare to other countries, especially like in Taiwan. But nevertheless, the idea is the technology is going to bring convenience to us. So with that, guys, let's check it out in our test. Alright guys, so we are approaching a toll here, and this toll does have an RFID booth. So we're going to pass by the RFID booth at maybe about 40 kilometers per hour just to test out how smooth this system is. Let's try to go through at about 40 to 30 kilometers per hour. Okay, I'm going to bring the speed down to, let's try 40 for now. Right, there you go. So roughly at about 35 to 40 kilometers per hour, the sensor does detect the RFID tag on the car. But it is a bit scary because the barrier doesn't open up as fast as I expected it to be. So that's why I realized there was a little break there that I did. But other than that, I think maybe we should try it one more time and let's have some confidence this time and passing by the toll. Alright guys, second test now. So this is the test that we're going to have a little bit more confidence going through this toll. So just to play it safe, maybe we'll go through the toll at 30 kilometers per hour. Alright, we're approaching the RFID lane. So now we are at about 30 to 40 kilometers. Let's hope for the best. Oh, it didn't work. Looks like we're gonna have to reverse, guys. Okay, let's go back a bit more. Oh my god. Hello. Nampak tak? Does it work? No. This is wood. That's hot. Oh, there we go. Finally. Okay, nampak fungsi dia. RFID. Ni kalau dia bawa laju tu sis. Ada lagi kita tak sempat dia nak transmit data. The barrier did not open for us. So now I'm thinking whether it is depending on the toll, maybe there's an issue with some of these RFID sensors out there.
Alright guys, so just now we were on the Kesas Highway. Right now we have decided to change the highway because we wanted to test if all the tolls were slightly inconsistent in my opinion. So right now we are on the LPB highway and we are approaching the toll. So again, right now, so I'm thinking we will go at about 30 kilometers per hour, which I think is Dia akan test it lagi sekali. acceptable for even a smart tag. So I'm gonna drop the speed down a bit more. Hey, there you go, wow! So at 30 there wasn't an issue at all. On the LPB toll, there was no issue at all. That was quite interesting, wasn't it? Ya, apa yang Alright berlaku? guys, so for the final test, we are actually the Sprint Highway right now, and the Sprint Highway also has RF. Okey, apa yang berlaku adalah dia ini muka korang semua ni. Apa yang berlaku adalah dia punya mana stop presenting ni. Jakun sungguhlah kita ni. Aduh. Okey. Apa yang berlaku? Bila dia dah detect tu, dia akan ada satu proses dalam tu sebenarnya yang berlaku secara laju lah, iaitu proses dia terima data daripada RFID dekat kereta tu, dia pergi ke atas dan atas tu akan link pada account bank untuk buat pembayaran. Dan bila lulus barulah dia buka balik. Buka. So maknanya kalau you buat RFID sendiri pun tak ada link dengan account bank, tak boleh. So tak boleh, tak akan berlakulah gate tu terangkat. So dia proses yang berlaku tu sangat laju. Bila kereta tu lalu, RFID respon pada receiver dia. Receiver tu akan contact pada server, server akan pergi pada bank untuk buat pembayaran. So bila dapat buat pembayaran, barulah dia gate tu akan terbuka. Kalau ada masalah tentang bayaran, gate tu tak akan terbuka. Ada fahamkah? Faham. Okey, macam Faham, sir. okey, macam nak tidur ya. Okey, right. Kita boleh teruskan lagi sikit lagi. Lapar lah pula, korang makan lah. Mak masak eh? Jom lagi. Allah, pas bila kita nak makan? Go to ni. Apa? McD. Bila McD? Sekejap. Tahu, sir. Tahu, sir. Allah, tahu saya pula dah. Jasa. Saya pergi ya. Oh, dak McD. Biometrik. So, biometrik tadi RFID. Panjang lebar menunjukkan contoh. So, sekarang ni you boleh jawab ke function. Apakah give the function of RFID. Senyap. Tak boleh nak jawab. A technology use a radio signal to communicate with the text placed on the attached to a object, an animal or person. Memang banyaklah. So macam tadi kita buat kesimpulan adalah the technology using the radio signal to communicate with the text. Gitu je lah. Kan? So kalau kita tengok pada yang RFID tadi pun, kita dah nampak dia punya contoh penggunaan. Okay, seterusnya. The question about the biometric device is security identification and authentication device. So you kena faham dua perkataan ni. A biometric device is security identification and authentication. Identification ni adalah pengesahan. Nak cam betul lah orang tu. Authentication pula adalah pengesahan kepada identiti tadi. Okey, contohnya kita buat yang macam ni lah. Untuk kita pergi bank. Okey, kita buat bank. Untuk macam mana identification ni biasa kita akan guna password. Tetapi bila kita nak ubah password, okay, akan melalui satu proses authentication, itu pengesahan. Ni identification adalah pengecaman. Authentication adalah pengesahan. Authentication, betul tak awak? So untuk menjaga identiti,
Okay, kita akan guna password, betul tak? Nak masuk akaun anda, anda akan guna password, betul tak? Kelas? Ke dah lost semua ni? Betul. Betul, sir. Okay, tetapi bila you nak ubah je password, dijaga kan, dia tak kasih orang lain yang ubah. Dia nak pastikan betul tak orang yang betul yang request untuk ubah password. So akan ada satu authentication, iaitu pengesahan. So dia akan hantar satu kod kepada handphone ataupun email. So dia akan minta masukkan balik kod tu ke dalam sistem identification dia. Kalau lepas, kalau sama, betul lepas. Kalau tak sama, dia akan sekat lah. Awak faham tak fungsi dia authentication? Faham. Okay, macam tu proses dia. Contohnya macam ni lah. Orang tu dah masuk, ni contoh lain. Biasa macam tadi lah, kita akan hantar kod melalui handphone, kod melalui SMS, kod melalui email. Yang biasa berlaku pada Facebook dengan IG. IG pun sama. Sekarang ni IG pun dia bagi kod. Kan kita dah masukkan password, tapi dia minta lagi kod. Kod yang dia hantar pada handphone kita. Ini adalah tahap security yang sangat bagus. Contoh handphone kita hilang, orang tahu password kita. Orang pun cuba nak ubah password kita dan dia minta kita masukkan pengesahan. Yang tu dia biasanya dia akan gagal. Kalau kita activate lah benda tu. Kalau tidak activate memang hilang lah handphone ataupun account kita. So biometrik ni satu pengesahan yang tak boleh di clone, ditipu-tipu. Kalau you guna nombor, huruf apa semua, orang boleh tengok. Orang boleh hafal, boleh ingat kan? Betul tak? Tapi kalau guna biometrik, bio ni biologi manusia tu sendiri, dia ada pengesahan identiti yang orang kata tak sama bagi setiap orang, bagi setiap individu, tak sama. So dia menjadi identiti dia. Benda yang tak sama adalah cap jari. Okay, cap jari, suara pun mungkin ada orang sama kan. So tak boleh guna suara. Tapi mata, iris, setiap orang tak sama. Tu yang dia boleh guna. Palm, okay, tapak tangan. So sebab itu dia panggil bio. Bio ni adalah biologi. Digunakan untuk pengesahan dan juga pengecaman. Pengecaman dan juga pengesahan. Such as a device use automate a method of a verifying or recognizing the identity of a living personnel based on psychology or behavioral characteristic. Give one example of biometric input device. Senang soalan nasib baiknya. Okay, so dia minta device input. Input device of a biometric. Apa dia? Fingerprint. Fingerprint scanner. Okay, fingerprint scanner. Lagi? Lagi? Iris recognition system. Iris scanner boleh kan? Iris scanner. Sebab yang ni ada isu sikit. Sebab yang diberi itu adalah sistem. Soalan minta device. Device ni perkakasan. So you kena bagi nama perkakasan apa yang digunakan. Contoh yang macam thumbprint tadi. Thumbprint scanner. Thumbprint tu maksud dia adalah untuk letakkan jari di situ. Tapi kita letak dekat mana? Thumbprint scanner, pengimbas thumbprint. Tu alat dia. Satu lagi iris scanner. Pengimbas iris mata. So nama-nama dia. Kita sebutkan nama hardware dia. Ni. Saya sharekan you punya benda ni. Biometrik. Ini adalah untuk biometric device. Ni biometrik. Semua guna thumbprint. Guna thumbprint, guna cap jari. Thumbprint tu ingat cap jari. Ni ni yang modern ni. Bagus ni. Semua guna cap jari. Ni mata.
Dia tengok alat apa dia guna. Ni biometric read fingerprint. Nama dia read fingerprint. Sini pun ada digital personal top 5 biometric security. Jadi kita tengok jap. Ya, kita tengok, kita look jap. Ni guna palm. Ni guna signature hardware, dia thermal lock. Okay, kita tengok dulu. Ni. Tak boleh besar ke? Okay, present biometric device, personal signature verification system, iris recognition system. Ni sistem-sistem yang diguna, tapi hardware dia yang kita guna ni problem with the device. Biometric surfing, accuracy. Okay. So nama alat yang digunakan tu kita kena beritahu lah. Oh ni. Bukan tengok je. Suka tengok gambar je. Top 5 biometric security device for your organization. Ni USB. Ni nama alat dia. Awak take note. USB biometric fingerprint. Fingerprint reader. Dia ada reader. Yang ni yang glamour lah, yang fingerprint. Yang mata tu jarang orang guna. Yang teknologi tinggi sangat kot. Bukan. Okay. Ni satu ni. Canggih juga ni. Awak pernah tengok tak orang minta IC awak? Ni Pernah tak? Pernah, sir. IC itu adalah kad pengenalan anda, pengesahan anda. Identiti anda. Tetapi dia nak sahkan betul ke orang yang bawa kad tu adalah anda. So dia gunakan biometrik. Siapa-siapa pun boleh bawa kad kita kan. Tapi kad itu boleh disahkan melalui padanan fingerprint. Awak letak je jari sini, dia akan match dengan data yang disimpan cap jari dalam kad tu. Hebat tak? Macam tu. So kalau orang yang bawa kad orang lain, kita dapat tahulah bukan kad dia. Dia tipu lah. Macam tu. Itulah kegunaannya biometrik. Okay. Sebab dianya tak boleh dipalsukan. Kecuali potong jari lah. Potong jari, korek mata. Yang tu tak boleh nak buat apa lah. Okay. Tapi tak tahan lama juga. Okay, yang last lagi nak habis dah. Yang tadi ada face recognition system ni buang. Sistem-sistem semua ni buang, salah ni. Dia mesti ada macam ni, fingerprint reader, face recognition system scanner, hand geometric system scanner, voice verification system, iris recognition system scanner. Dia mesti nama hardware tu. Okay, soalan nampak tak ni? Soalan? Tak nampak Okay. Tak nampak, sir. Dia dah tutup lah. Kita pergi balik. Okay, bukan yang ni. Google Chrome, soalan. Share. Okay, nampak? Assistive technology is a device and service that help individual with a special need yang berkeperluan khas. Assistive technology, suatu teknologi yang boleh membantu mereka yang deaf, yang kurang upaya, contohnya mata, kelabu ke, buta ke. So dia ada satu teknologi assistive technology yang akan boleh membantu individu-individu tersebut.
kita pun jangan dah agah lah. Kata sepanjang masa kita akan boleh nampak, tak tahu. Okay, kita punya ajal maut pun kita tak tahu, kita punya keadaan hidup pun kita tak tahu, mata kita ni sampai bila pun kita tak tahu akan boleh pakai, betul tak? So kita bersyukur. Betul. Kita bersyukur dengan nikmat yang Betul, Tuhan sir. bagi. Yes, betul. Kita pun tak boleh nak kata confirm mata aku ni aku punya sampai bila-bila aku boleh pakai. Tak boleh nak kata. Macam-macam perkara boleh berlaku dan mungkin kita akan hilang kaki, hilang tangan, apa semua, telinga. Sebab bukan hak kita. Kita hanya menjaga amanah yang diberikan oleh Tuhan. So jagalah seelok-eloknya yang mana ada. yang mana tak ada pun bersyukur juga. Tapi untuk dalam kelas saya ni semua ada. So jagalah amanah Tuhan ni. Kan. So bila dah tak ada tu keluarlah teknologi, asistif teknologi untuk membantu anda-anda yang kurang upaya. So apakah jawapan dia? Give one example assistive technology that designed for blind, untuk orang yang buta. Apa dia? Braille printer. Braille printer. Braille printer, Braille note touch. Okay, dua jawapan tu boleh terima lah. Saya rasa ini tak ada masalah. So kita dah pun selesai discuss soalan UPS 2. Markah nanti saya akan bagi, saya tak tanda habis lagi. So stop stop. Kita akan masuk pada presenting. Awak boleh nampak saya sekarang? Bengong betul lah guna-guna ni. Kita tak tahu sama ada pelajar nampak saya ataupun nampak slide. Nampak saya. Nampak, sir. Nampak. Saya handsome tak? Handsome. Pelajar handsome. Answer, sir. Oh, kukuk lah Aisyah. Okay, setakat itu saja untuk hari ini. Nanti you all kena study lagi berkenaan dengan software pula. Dengan software pula kita akan share. Masuk-masuk je, saya akan bagi soalan lepas ni. Boleh? Dekat rumah, saya nak tanya dulu keadaan you kat rumah. Siapa dekat sini yang tak ada laptop? Saya. Saya, sir. 3 orang tak ada laptop. Saya. 4 tak ada laptop. 4 orang. Saya nak bagi soalan apa? Sebab kalau ada laptop, dia lebih mudah untuk pembelajaran. Lepas ni pun you all kena beli juga. Akhir-akhirnya kena beli juga. Sebab dekat universiti sekarang ni pun semua online. Bila online dekat you dia lagi kompleks. Kena buat tu, kena buat ni kan. So saya suggest lah untuk you all kena ada laptop. Ataupun tablet pun tak apa dah. Laptop yang saya beli tadi, you all jangan beli baru, beli second lah. Tadi saya beli 900 ada, 800 ada. Yang tu yang terbaik sangat-sangat dah. Kalau yang 800, 900. Yang RAM 8 guna SSD. i5. Saya beli dekat Kota Baru, ada kedai use. Kedai use. Use ni apa use? Kedai. Kedai itulah. Terpakai. Laptop yang saya pakai sekarang ni pun yang terpakai. Yang Mac tu. Tapi beli yang rate tu lah 900, 800. Okay. Sebab kita nak belajar, kita perlukan alat sekarang. Double sound. Sekarang ni double sound lagi tak? Saya pun tak faham kenapa ada double sound. Tadi, sir, masa YouTube. Masa YouTube Saya rasa saya kena off sesuatu kot. Double sound dia Saya tahu. Tak, tadi saya on mic tu double sound tu. Iya ke? Cuba. Rasa. Saya rasa macam tahu je. Contohlah You nak tengok cerita apa? Bang. Ada cerita baru sekarang tu. Yang Spiderman. Spiderman dengan
Yang terbaru lah. Apa nama? Tak best lah. Okay. Glass GSS. Bukan ni. Glass Technology. Ni. Katanya cerita ni Glass Technology inspire untuk tahun 2020. Ni awak akan belajar ni. Awak dah tengok belum ni? Kita present jap. Saya try You akan bagi feedback double sound tak? Nanti saya repair. Double sound tak? In early 2011, Corning, a global specialty glass and ceramics Double manufacturer. sound, sir. Double sound. Sekejap Output. Mana? Double sound. Betul? Okay. Try lagi sekali. Manufacturer based in upstate New York created a video called A Day Made of Glass. Corning published this video online and gave us all a glimpse into the near future. In a remarkably short period of time, this vision... Okay, double sound tak? Tak sir. Tak. Okay. Tak, sir. Dah tahu Tak, dah. sir. Dia beres, saya faham dah. Ingat je lah. Sebab saya kan pakai ni, dia punya mixer ni. Awak nampak tak mixer saya? Tak nampak Nampak. Mixer ni. Saya guna mixer ni. Jadi mixer ni dia hantar dua sound. Jadi double sound tu. Okay, saya nak tanya video ni Glass Technology 2020, you all pernah tengok tak? Kelas? Tak pernah, sir. Okay, tak pernah kita layan. Tak je. pernah. Sebab ni chapter 3 banyak ni. Tengok. Corning, a global specialty glass and ceramics manufacturer based in upstate New York, created a video called A Day Made of Glass. Corning published this video online and gave us all a glimpse into the near future. In a remarkably short period of time, this visionary video captured the imaginations of millions, while demonstrating how highly engineered glass with companion technologies will help shape our world. In this video, we've built upon that vision. It's still a day made of glass, but we've expanded our thinking, and we take you to a few different places. In this version, I'll be your guide. Along the way, we'll pause to examine some of the technologies displayed, and I'll talk about what's possible and what's not. So follow me as we visit a day in the future. Right, now let's go inside. This is Amy's room. She's not quite awake yet. And this is her tablet. These will be as commonplace as the mobile phone is today. Uh-oh. Looks like her alarm's about to go off. Amy's tablet captures, organizes, and displays all her favorite things. It also helps her at school and manages her schedule. It's encased entirely in an incredibly thin, lightweight, highly durable glass with specialized optics. Her bedroom Ni dia window, tunjukkan kegunaan. it's electrochromic. Kegunaan IT. It changes Start state from daripada bangun opaque tidur to transparent sampai on demand. tidur balik. Now, I'm not sure if you noticed, but this closet door is actually a display driven by Amy's tablet. All the intelligence that you see on this display, all these apps, they're all residing and running on Amy's tablet. This display spans the entire door. It has its own small footprint operating system and is smart enough to be aware of Amy's device. And based upon proximity and other rules, it knows what to display and in what format. To make this part of Amy's day a reality, Corning is helping to deliver large-scale edge-to-edge displays. Corning looks to partners for operating systems and apps that seamlessly scale and transfer between tablets and larger displays.
Ah, looks like we're off to school. Excellent. Let's catch a ride, shall we? This is Sarah, Amy's sister. Her tablet is just like Amy's. It's her primary computing device too. Uh-oh, this looks like mischief. Anak-anak dia main control kereta. This dashboard is made from formed, thin, durable glass. It feels better than plastic and it looks better too. It's also a display, which means it can take on the appearance of pretty much anything. Of course, in driving mode, its function is to display critical and ancillary driving information. In tomorrow's world, configurable touch dashboards will be the norm. We'll have displays everywhere, not just in the home and in the office, but in your car too. Notice how Sarah's tablet was able to inform the car display? Dad certainly did. Okay, so how close are we to this? Well, it's doable now, but not at this scale and not at an affordable price. Further innovation in manufacturing is needed to get us there on a broad scale. Automotive electrochromic glass? That's possible now. And not just that. Corning can deliver window and sunroof glass solutions that offer reductions in vehicle gross weight of up to 50 pounds or 22 kilograms. And that improves CO2 emissions, fuel consumption, and handling performance. One thing is for certain. Tomorrow will be much better at harnessing energy from renewable sources. At Corning, we're striving to improve solar technology. There's no reason to think that the rooftops of tomorrow will not be covered in low-cost, high-efficiency photovoltaic cells. And with improved aesthetics, today's unsightly solar panel will be tomorrow's attractive architectural feature. Imagine a school that's not just energy independent, but a school that's an energy provider. Yes, ni classroom yang saya sangat suka. Okay, cikgu dia ngajar depan. Okay, ada animation semua dan pelajarnya boleh. Now, this is a classroom I would have been excited to be in. There's a display, not just at the head of the class, but on every desktop. Large scale, seamless, thin, durable glass. All of it fronting low power, small footprint operating systems that communicate and serve as displays for personal computing devices. Okay, ni dia belajar warna Jadi dia gelapkan bilik darjah dan boleh ambil spectrum color. Look at this. And then Had these been at school when I was a boy, you wouldn't have been able to get me out of the classroom. This is the class community activity table. And again, we see large-scale, seamless design, logic-enabled, durable, multi-touch glass. This may look like science fiction, but these already exist today. Perhaps not in this size or in this setting. But tables with interactive touch surfaces like this are being readied and deployed now. As software and touch interfaces advance, Corning expects community activity tables and interactive wall displays to be featured in classrooms globally. Now let's go and see what Dad's up to. Beautiful, isn't it? All that logic encased in low profile, thin, lepas sekolah resilient, tadi, sekarang ni adalah touch-sensitive glass. untuk cikgu pula. No, dekat medical. So medical ni dia tunjukkan kegunaan medical. Why would one want an old glass room? Well, for starters, these Video walls could be calling active ini displays. collaboration and configured for dengan different situations mereka dengan depending on the China required kan. purpose of the room. Sebenarnya yang depan tu tak ada pun. Dia adalah video call. Here, Dan is in a video conference and the entire glass wall has become the display. Edge to edge, seamless, and touch sensitive. It's as if the remote location were now part of his room, making it easier to share and collaborate. Now that's breaking down barriers. This is really going to change the way we work. In here, all these surfaces on all this equipment are glass.
Its pristine, non-porous, Dengar, and ini easy proses cleaning penting. qualities make it Proses ideal for penting sterile environments pengenaan or any dengan place where scanning bacteria and pada brain, viruses need pada to be otak, contained. MRI And with Corning's research efforts in the area Jadi, of antimicrobial surface technology, tengok China we yang buat. imagine a Pakarnya specialty berada di class China, that inhibits the tapi growth of passion tu berada di microorganisms. tempat lain. With that, our tomorrow could be a safer place. Dan report dia pada ni nampak dia salin. Pretty Passion amazing, berada di isn't it? China, dihantar email. All that data, captured a world away, transported, then displayed here, all in the blink of an eye. Wow. Although, just imagine the bandwidth needed to carry the data for this projection. And for that next generation high definition glass video display, simultaneously. Yeah, a lot. Well, we're thinking about that at Corning too. Which is why we're Dan dia akan preparing our dapatkan glass salinan. optical fiber products to carry dia the massive scan, surge in bandwidth required dia for dapatkan scenarios just like salinan this. otak tu. Dan's got quite the job, doesn't he? Let's go see what Amy's up to. Looks like she's on the Tadi school pasal field trip. medical, ya ini pasal Spectacular, teori isn't pula. it? So IT ni ada A banyak large-scale, durable kegunaan, information wall dalam kehidupan made of kita. glass. This is dynamic interactive signage at an entirely different level. It creates a barrier where you need one. It's informative, it's interactive, it's aesthetically pleasing, it doesn't block the landscape. In fact, in this case, it enhances. Alright class, so saya Can we do this today? Not quite. Saya berhenti kat situ Hiding lah all dulu those eh. electronics while retaining optical clarity is tricky at this Okay, game. sir. Saya berhenti kat situ lah. Ada soalan nak tanya? Lupa pakai mic. Ada? Tak ada, sir. Tak ada, semua tak ada. Duduk rumah lama-lama ni boleh belajar lebih lagi untuk penguasaan ilmu. Buat drill and practice, buat selalu. Latihan tu jangan tinggal walaupun satu hari tu, utamanya matematik yang ada calculation. Yang macam science com ni, kita ni sekarang pada untuk menghafal lah, menghafal, tulis. Biar ingat semua, benda sikit je. Biar anda ulang balik. Topik satu buat balik. Jumpa lagi besok. Ada soalan lagi nak tanya? Ada ucapan tak? Sir, apa khabar? Apa dia Aisyah? Sir, sihat tak? Apa? MACD. Sir duduk kat college ke tu? Saya berada di college tanpa pelajar. Pelajar duduk kat rumah. Sarap pula dah. McDonald. Bila McDonald ni? Siap belanja. Lalu tak. Okay. Boleh. Petai ya. Hello dulu. Nepu lah. Dua kali dah janji, sir. Dah awak balik tadi. Sibuk ke COVID? Naik ni. Nanti kita ajar. Ada soalan lain lagi? Tak ada? Sejumpa lagi besok. Kalau saya lupa, minta tolong mesej lah. Sebab tadi saya nak charge bateri handphone untuk buat live tu. Okay, ada. Okay, sir. Okay, so thank you for watching our to attend our class, online class. Okay, hari ini adalah pada 18 Oktober, kelas online sebabkan oleh PKP sedang berlangsung di Sabah, sedang berlangsung di Kuala Lumpur, Putrajaya dan beberapa kawasan lain lagi lah. Untuk langkah berjaga-jaga, you all bila masuk nanti pun akan kena kuarantin lagi. So kalau ada kamera,
ada laptop, ada tablet, silalah bawa. Nanti kita akan buka kelas untuk kelab fotografi. Thank you so much. Thank you. Nanti yang video ni kita akan upload ke YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome.